kedudukan Daniel sekarang di dalam game yang pertama pada hari ini. Adakah dah pun memperbaiki kesilapan yang dihadapinya pada hari semalam yang tak berapa nak menjadi? Saya tengah tunggu lagi, Mas. Ya. Tunggu di kau berasa dingin. Wow. Jangan sama lagi. Okey, tak apa. Tapi sekarang ni kita boleh nampak daripada sudut agresif. Nampak pasukan Homeboyz juga boleh bergerak agresif. Cuma dia kena jaga-jaga dengan kehadiran cawan ni. Wow. Dalam dan juga usik-usik musik bagi pasukan Homeboyz dengan Little Wanderer diberikan kepada pasukan CG. Apakah odds untuk Lunox berhadapan dengan Granger? Adakah dia mampu untuk imbangkan kutipan stack daripada Granger, ataupun sekarang ni Lunox, saya faham kat sini adalah di mana mungkin mereka predict pengambilan Granger tersebut sebabkan Lunox ada region yang ekstra, dia boleh main dengan minion kat sini yang membuatkan dia mungkin boleh mengimbangkan Granger, Amzik. Kalau saya macam tak. Sebab kalau dia nak region tu, ni problem dia kalau main kat goal lane. Kalau kau nak region dekat goal lane tu, kau tak boleh, kau akan kena freeze. Satu soalan. Sorry, lepas tu? Sebab kan kalau kau tekan first kill, poke lah semua minion tu, lepas tu dia kena freeze lah. Sekarang dia tengah on the way kena freeze tu. Satu soalan mengenai emblem tadi. Kenapa orang lebih memilih Thrill berbanding dengan Rapture? Bagi saya adalah Rapture, persen dia agak kurang. Dia macam, bagi saya Rapture tu lagi tinggi kerana dia adaptive attack tu sendiri. Dan adaptive attack tu sebenarnya agak tinggi untuk ditafsirkan daripada damage. Sebab dia adalah pure damage dan bukannya penetration. Penetration kena bergantung kepada item lain untuk dia tambahkan extra penetration tu. Jadi untuk physical tak perlu. Alright, Batat dapatkan dua orang pemain tetapi Valence masih lagi berjaya melarikan diri. Okey, sudah digunakan dengan sangat awal tapi lihat bagaimana Emal, kedudukan yang cukup berbahaya. Retribution yang baik berjaya untuk digunakan. Reza akan datang. Baik, tak dapat pula. Kali ini Chico juga melarikan diri dengan satu real wall manipulation. Namun lompatan Daniel mencuba lagi. Namun tendang baik daripada Valence. Daniel masih lagi terselamat. Keluar masuk yang cantik. Masih lagi ada kuat shadow. Reza juga ditumbangkan. Gary nyawa rendah. Chico nyawa rendah. Chico ditumbangkan oleh Zaname. Pertempuran yang agak panjang. Ada keluar dan masuknya. Malah belum habis lagi. Stun cuba dilaksana. Namun Flika daripada Insanang. Right, panjang teamfight tadi, satu persatu keluar dan masuk. Boleh kita lihat, tapi Chico agak lama berada dekat dalam kawasan yang berbahaya. Berada di depan. Itu menjadi persoalan kenapa dia tidak mengeluarkan call untuk berundur terlebih dahulu. Tapi bagi saya sebenarnya adalah satu keputusan yang baik juga daripada CG disebabkan mereka fokus ke arah turtle. Mereka tahu bahawa kalau hat-trick turtle mereka dapat, dia akan imbangkan Granger dekat bahagian laning. Tapi sekarang lompatan tidak terkenal, buff kena curi, Emal. Tak, dia apa buff. Tahu kena surprise. Tak ada lah, datang-datang kau. Happy birthday Emal baby. Kali ini dengan 653 gol di harapan tak terlalu jauh. Tendangan cuba dicari. Emal ditendang oleh Valence. Malah terlajak pula. Kenapa boleh terlajak? Macam mana boleh terlajak? Dia kalau dah bukan ajal dia nak akan mati. Sebabkan ada benda tapi Amzik pula yang hilang. Okey. Mel? Dia hilang. Lihat, Liga dah tak ada. Ramai mengejar. Dia dapat yang kedua mungkin. Tapi Mel QT ditumbangkan terlebih dahulu oleh Valence. Chico guys tadi hampir tu mati. Hampir. Chaos Assault tadi dah ada animation tapi tak keluar damage. Tunduk terlebih dahulu untuk Malcuti dikepung oleh 3 orang setelah mendapatkan Amzik. Tapi memang MVP apa? Yang angin tu. Macam mana? Cyclone Eye. Cyclone Eye menyelamatkan Emal. Angin kencang. Angin kencang. Kita dah bagi dah. Gambaran awal ni semua scripted. Semua scripted. Turtle pertama mula dikenakan poking damage oleh Baxia. Tapi CG menghantarkan Valence. Tendangan ke arah Daniel tidak disambung lagi. Malah Chico dekat belakang dicari Reza masih lagi menginginkan Chico. Flicker digunakan Chico cuba untuk mendapatkan Daniel masih lagi berjaya. Nomor daripada Daniel berjaya untuk mendapatkan 2. Chico berjaya untuk ditembak oleh Emal. Emal masih bermain tapi Emal. One last hit. Yandre mendapatkan kill yang seterusnya. Malah double kill. Mencari Daniel juga. Pertempuran yang cukup sukar dijangka. Namun CG dengan adanya Amzik menyelamatkan keadaan untuk memenangkan pertempuran. Ya, agak bahaya dia kena balik jalan kaki sekarang ni. Kerana ada kemungkinan yang dia akan tetap dicari turtle yang kedua. Dimiliki oleh CG sekarang. Untuk membuka ruang bagi farm, bagi pasukan CG juga. Kerana Mel QT yang datang, yang tidak datang sebenarnya dekat bahagian team fight. Fokuskan dekat bahagian atas. Amzik yang berjaya untuk kumpulkan 2 assist terlebih dahulu, 1 turret berjaya untuk dapatkan. Jadi kat sini farming CG walaupun daripada sudut kill boleh pegang untuk pasukan Homeboyz juga. Tapi
daripada sudut objektif lainnya masih lagi CG yang control. Sebab saya rasa daripada segi pertempuran memang semua kedua-duanya seimbang. Ada yang lari, mati, tak mati. Tapi dengan segi objektif memang CG yang menang dengan mendapatkan 2 turtle. Mungkin disebabkan itu 2000 gol berpihak kepada pasukan CG dan secara tak langsung mereka yang dapat menekan. Mereka yang dapat turret. Kat sini saya tak salahkan Ciku kalau KDA dia ada mati banyak sebab tanggungjawab dia cukup berat dalam game ni. Banyak benda yang dia nak kena elak dan setiap mata akan tertumpu dekat dia. Dan kita nampak bagaimana Daniel, walaupun tangkapan dia banyak yang menarik, tapi dia masih lagi belum ada apa-apa KDA. Gary, satu stun ke arah Reza yang rendahkan. Satu menang real wall manipulation diangkat boleh oleh Daniel. Valen ditumbangkan, nyawa Gary cukup rendah tapi lihat bagaimana Melkade terpaksa berundur. Izanami yang ditinggalkan mati. Amzik mendapatkan kill. Yang seterusnya 5 berbalas 5. Masih lagi belum mampu untuk dipisahkan daripada sudut mata pembunuhan untuk kedua pasukan ini. Kalau Cukup solid lah. betul, kalau yang tanya kenapa tak flicker sebab dia kena second skill Kimi jadi Mars. Yo, jangan tanya kenapa tak boleh flicker, jangan tanya. Ada sakit sikit. Yang mana Melcuti akan ditumbangkan awal dalam pertempuran sebentar tadi, tetapi engage daripada CG cukup kemas. Masalahnya berlapis-lapis. Bila mereka melaksanakan sesuatu perang, mereka tahu di mana siapa yang nak menadah dulu, dan yang menadah tu adalah Gary. Dia balik apabila nyawanya rendah, tapi orang lain akan menyusul semula supaya menambahkan lagi damage dengan lebih banyak supaya pasukan Homeboyz dapat itu ditumbangkan. Ya, lompatan daripada Daniel. Oh, terus saja satu bola api guna pakai walaupun tiada sebarang special migration yang disambung. Reza tidak diguna pakai, tapi Reza menggocek-gocek. Real wall manipulation sudah pun dibentangkan. Amzik yang bakal dicari. Tendangan terus saja berjaya untuk mendapatkan Daniel dan juga Melcuti, tapi Daniel terselamat. Melcuti yang dikorbankan. 4 menentang 4. 1 untuk 1. Golen untuk Golen. Gary ke harapan mencari Daniel. Nyawa rendah juga untuk Daniel. Daniel kali ini bakal cuba untuk ditumbangkan. Namun Flicker diguna pakai. Stun ke arah Emal. Emal! Masih lagi ada Ogi kill untuk Emal. Masih lagi bertahan sebelum Yatri menggunakan Flicker menumbangkan Emal. Kali ini akhirnya CG dihadapan dengan satu mata pembunuhan. Emal cukup pantas. Sangat lihat nyawanya. Namun akhirnya kecundang jua disebabkan dengan skill yang telah pun dihabiskan untuk melarikan diri. Beberapa kali kita lihat Emal cheat the death. Saya sangat-sangat tidak suka apabila nampak kalau pasukan musuh lapu-lapu dia tak ada mati dan dia ada 3 dan juga lebih daripada sudut KDA. Kalau kita nampak dekat sini yang betul-betul control game ni adalah Yetri, disebabkan kalau dia pergi ke depan menggunakan Bravos Fighter, tak ada cukup damage yang boleh dikeluarkan dekat dia. Kalau Lunox daripada Melcuti fokuskan dekat Yetri, siapa nak cari Amzik? Jadi kalau Melcuti terpaksa pergi dekat Amzik, dan siapa pula nak selamatkan Melcuti? Jadi dekat sini bermain sedikit chess game untuk pasukan Homeboyz, sebabkan mereka ada banyak posisi yang mereka perlu jaga. Manakala pasukan CG just protect Amzik. Kalau korang nak cari Ciku, korang just cari Ciku, kerana kita akan protect strategi yang sentiasa mereka main, iaitu Granger is the key. Bersaing oleh Crystal. Walaupun di belakang dengan kedudukan gol yang tidak berapa cantik, tetapi itu pilihan daripada Melcuti. Lompatan Daniel mengelak daripada pelanggaran Baksa Shield Unity Gary. Namun menara seterusnya, Dapat. bab seterusnya juga CG terus-menerus mendapatkan keuntungan. Sementara Homeboyz sedikit pun tidak menambah aset-aset milik mereka. Belum ada sebarang turtle, belum ada sebarang menara. Malah kali ini juga kedudukan level masih lagi belum berjaya untuk dikejar daripada pelbagai role untuk pasukan Homeboyz. Keadaan sangat terkawal untuk CG yang menggandakan daripada segi gol yang dikutip. Kalau tadi 2,000, sekarang menjadi 4,000. Mereka cuba snowball. Walau apa yang dapat untuk diberikan kepada pasukan Homeboyz. Emal dengan damage yang sangat kurang. Hanya untuk melarikan diri beberapa kali, tapi tidak untuk memberikan damage kepada pasukan CG. Tapi secara jujurnya dekat sini, siapa je dia betul-betul boleh cari adalah Kimi je. Tak ada makanan pun sebenarnya untuk mainkan Hayabusa dalam game ni. Lagi-lagi bila ada Cao, dia dah bazir banyak Quad Shadow tu untuk mengelak Cao saja. Pelanggaran kali ini balance. Dapatkan satu. Hayabusa daripada Emas untuk masuk, tapi dia dengan cuaca sangat rendah. Real World Yetri mencari Izanami. Nyorna juga untuk Amzi dan ditumbang oleh Emal. Izanami kali ini masih lagi dikejar. Yetri masuk mencari mega kill untuk Yetri. 4 orang pemain ditumbangkan. Emal last man standing untuk Homeboyz, tapi Lord akan terus dimulakan dan akan dihabiskan oleh pasukan CG Esports. Wah, dahsyat sekali. Bagaimana Foundation mereka mengekalkan keadaan pasukan CG. Menggandakan lagi kedudukan gol, tapi Yetri walaway. Seperti yang dapat kita ramalkan juga macam mana lapu-lapu
akan menjadi sangat-sangat sukar untuk ditumbangkan. Tak ada betul-betul purely damage yang boleh menjatuhkannya sekarang ni melainkan Melcuti. Dan kita sebut pasal kombinasi dengan Lunox itu sendiri. Kebanyakan pick-off yang boleh dilaksanakan yang berkesan seperti Gajah, Chow, apa pun lagi, Franco sudah pun tak ada. Dan mereka memilih Guinevere. Jadi kat sini apabila mereka terpaksa throw badan mereka ke depan, ini akan menjadi mangsa yang sangat senang untuk CG counter attack tu, Samfros. CG untuk melaksanakan counter engage dengan adanya lapu-lapu itu sememangnya satu cara yang cukup baik. Lebih-lebih lagi seperti berkatakan oleh Syamilo, lapu-lapu ini dah selesa daripada awal lagi. Betul. Itu yang menjadi permasalahan utama. Tapi pengambilan Hilda untuk berhadapan lapu-lapu, juga berhadapan Baxia mula menjadi persoalan yang besar. Melihat poking yang dirasai oleh Baxia juga akan tidak memberikan sebarang luka untuk Gary. Walaupun dikenakan poking oleh Yves. Pengambilan Yves di bahagian bawah sebentar tadi seakan-akan outplay draft. Tetapi bila melihatkan kebolehan Baxia menadan, kenapa kita tengok Lord hentak minion ni? Sebab cantik. Happy birthday kan? Birthday. Happy. Baxia dia sebenarnya kena tahu saja bila timing dia nak masuk dengan penggunaan RWM. Tambahan pula nampak macam shield unity biasa ada untuk melarikan diri. Terlebih dahulu Gary. Nyawa sangat rendah untuk Izanami. Yetri masuk terlebih dahulu. Flicker masih lagi ada untuk Yetri. Dan yang cukup berkualiti. Hilang Melcuti. Tadi ada, sekarang tak ada. Macam bau-bau Granger kena ban untuk next game. Nak tak nak dia kena ke depan juga Melcuti. Sebab itu Lunox. Range attack dia tidak terlalu besar. Tapi cumanya Gary tadi tu. Dia masuk timing tiba-tiba. Turret attack dia pula. Alamak. Jadi akan menjadi peluburan HP yang cukup-cukup tinggi untuk Gary Tadah. Langsung dia akan dikorbankan. Dan sekarang ni macam seolah bagaimana pasukan Homeboyz nak main adalah mengharapkan Emal untuk pressure kat bahagian lane. Dan masih lagi kita tak nampak yang Emal boleh control bahagian lane ni. Sebab mana ada menara lagi yang boleh dapatkan oleh pasukan Homeboyz sekarang ni? Hayabusa mana dah boleh dah nak main. Tak boleh dah. Lane bila ada Chow. Dah ubah dah. Bila ada Chow, bila ada Chow. minta maaf cakap dah. Nampak Chow sikit dah keluar shadow dah. Macam mana nak bagi long lane? Betul. Itu dah jadi hero jalan kaki dah bila lawan dengan Chow ni untuk Hayabusa. Susah. Dan sekarang ini 20 saat berbaki. Daniel ada satu idea untuk masuk daripada bahagian kiri. Namun Gary terus-menerus membuka map. Daniel ditemui terlebih dahulu. Yetri lompatan terus ke bahagian belakang. Daniel terpaksa untuk melarikan diri. Flicker ada untuk keempat pemain daripada mereka kejar. Kali ini Reza masih lagi cuba untuk digepung. CG tak bagi balik. Tapi Emal dekat bahagian belakang. Amzik dan juga Tiko memberikan damage. Amzik yang sekarang ada Amzik akan ditumbangkan. One ditukar oleh Amzik tapi lihat bagaimana Tiko juga dijatuhkan oleh Emal. Balance juga akan dijatuhkan oleh Emal. Emal terus dipecahkan. Homeboyz mendapatkan 3 pemain. Membalikkan keadaan semula. Dan ini peluang untuk mereka kembali ke dalam permainan. Respon time yang agak lama tapi perjalanan jauh Emal cukup memberikan hasil yang lumayan. Comeback semula di atas kesilapan mengepung pasukan Homeboyz sebentar tadi. Dan mereka tahu sepatutnya Homeboyz berlima. Masih lagi ada masa boleh untuk dibeli supaya Emal sampai ke destinasi. Bagi saya sebenarnya inilah kesilapan besar bagi pasukan CG sebab mereka tak channeling ataupun mereka tak mirroring dekat mana kedudukan Hayabusa itu sendiri. Dan malah mereka semua mengejar serentak bagaimana badan-badan daripada pasukan CG seperti Valence, Gary, Yetri semuanya pergi ke depan. Kita lihat instant replay. 3 pemain semuanya pergi ke arah depan dekat bahagian belakang. Tak ada siapa nak jaga. Akan menjadi mangsa yang mudah untuk Chico dan juga Amzik dekat sini. Jadi ya, this is very bad mistake. Kesilapan yang cukup besar dilaksanakan oleh pasukan CG sebenarnya. Ya, kita lihat sekarang ini dengan adanya lot yang mula berarak. Kembali dirapatkan semula 11-12 sekarang ini. Ya, Homeboyz dengan CG 11-12 dia sekarang. Tapi flanking daripada Emal itu memang nice lah. Ya, cukup baik. Dia menyedari pergerakan tersebut. Namun, ianya sememangnya sangat disumbang oleh bagaimana posisi yang terus-menerus di-show. Gary lompatan dilaksanakan. Tapi Reza hilang terus. Emal, siapa nak settle Emal ni? Assalamualaikum. Emal masuk pintu rumah CG. Tapi tendangan dilaksanakan. Minion tu. Yeah, boleh ke cok clear? Boleh tak kita tengok atas? Tak dapat lah, Duk. Pecah menara untuk CG. Daripada kosong dapat 1 Daripada kosong dapat 3. Satu lane terus. Clean. Ya betul, Mak.
Satu inverter turret tu mahal sebenarnya untuk Mahal. Berapa yang total? Saya rasa tak boleh dibayar lah saya boleh dia cakap. penting sebab Mega Minion tu. Mega Minion tu. Itu yang akan membuatkan sedikit sukar kepada pasukan CG sekarang. Mereka perlu berjaga-jaga dengan setiap gerak-gerik mereka. But again, sekali lagi kat sini adalah pasukan Homeboys, macam mana cara mereka laksanakan flank itu cukup-cukup menarik dan mereka sedar bahawa okay, ini this time masa ini kita nampak macam Emal dah start boleh laksanakan flanking dan ada damage yang ada ruang, ada pintu yang mereka boleh tembus kat bahagian belakang, so mereka laksanakan perkara itu. Saya rasa macam tadi dia flanking, lepas tu counternya flanking lagi sekali. Betul? Setuju? CG dah flank. Banyak sangat. Oh, tapi Melkiotin tiba-tiba dekat sini. Satu penggunaan brilliant. Masih lagi ada Flicker. Reza cuba untuk backup. Melkiotin berjaya untuk dilanggar. Namun masih lagi berjaya untuk backup dilaksanakan oleh Reza. Tembakan. Tetapi segala-galanya sudah boleh dikeluarkan semata-mata untuk menginginkan nyawa Melkiotin masih bernafas. Oh, salah pelanggaran sebentar tadi. Cuba untuk mengelak minion tetapi bantuan awal berjaya untuk dilaksanakan oleh Reza. Sekurang-kurangnya untuk pasukan CG. Mereka boleh untuk mendapatkan semula dari segi kawasan map mereka. Jumlah turret masih lagi menang untuk CG. Cuma di bahagian atas perlu untuk waspada sekiranya ada split pushing yang mampu dilakukan oleh Emal terutamanya. Yang tadi pun dah buat 3 turret ke atas pasukan CG. Melompongkan terus bahagian top lane. Itu yang bahaya sikit, minion wave tu. Minion- Nak kena jaga dekat bahagian atas. Mujur lah dah lot dah ada. Diorang kalau sekali hilang inhibitor ni berat untuk CG. Ya. Diorang main double marksman. Jadi mereka cuma mengharapkan Tak ada. lapu-lapu ni. Tapi lapu-lapu Kena ada team fight. kata perlu ada team fight. Lane bawah dah cantik untuk CG. Emal kalau dapat settle lane mid ni je dah cukup baik dah sebenarnya. Tapi menghantar Izanami saja mencari posisi. Daniel diketahui. Kedudukan Ciku juga sudah pun diketahui. Kali ini pergerakan yang mungkin lebih kreatif perlu dilaksanakan oleh Homeboys bagi memastikan kawasan CG ini dirampas oleh sang burung hantu. Bahagian bawah sebenarnya slow push untuk Homeboys. Ni dapatlah tu. Diorang menang slow push bawah. Homeboys boleh saja untuk biarkan. 4 minion lawan dengan 3 4 lawan 3. Atas pun kalah juga. Tapi sekarang ni untuk pasukan CG mereka cuba untuk kontrol kawasan Lord. Gary bukan salah. Tersilap. Kali Daniel cuba melompat. Tapi lihat bagaimana. Satu penggunaan Flicker yang cuba untuk dilaksanakan. Izanami masih lagi terselamat. Emal. Kali ini Emal yang tersilap pula. Reza ditumbangkan. Malah lompatan daripada Daniel tidak mencukupi untuk mengakibatkan Yetri. Malah Emal yang bakal ditumbangkan kali ini. Izanami juga terpaksa bersuara terlebih dahulu. Dia ulti apa tadi? Dia ulti Lord. Dia ulti loh. Dia ulti Lord. Sabar Emal, sabar. Sabar Emal. Tenang. Tak. Tenang, kau sudah mampu. Ini satu bencana besar untuk pasukan Homeboys selepas kesilapan team fight mereka laksanakan sebentar tadi. Dia boleh shadow bagi lot lepas tu dia ulti. Saya rasa dia salah shadow yang last tu. Ya, dia Patutnya sabar dia Emal, sabar Emal. patutnya dia ke arah tengah shadow itu tapi Betul. oh my god. Selapan membawa padah juga. Dan damage yang tak berkesan untuk diberikan kepada pasukan CG. Dan kali ini dengan lot yang ada berbekalkan satu kekuatan di bahagian laning. Pasukan CG menuju kepada kemenangan sekiranya mereka dapat menggunakan lot ini dengan 100%. Tapi sebenarnya kat sini kalau kita lihatkan daripada sudut potential defense masih lagi ada untuk pasukan Homeboys. Betul sebab dia orang mendapat Mereka dapat inhibitor turret, mereka ada set defense yang kuat lah sebenarnya. minion push pun tak cantik ni. Lagi, Tak cantik. lagi satu kalau buruk lah. lagi satu kalau CG nak masuk ke kawasan pertahanan pasukan Homeboys, mereka kena tunjuk muka dan itu memudahkan Daniel untuk melaksanakan lompatan dan real world manipulation. Jadi kat sini adalah selagi mana pasukan Homeboys boleh cari Amzik dan juga Ciku guys, tak dicari lagi untuk CG endkan game Betul ni. lane ni Jackie. Tapi kenapa dia orang takut sangat nak clear lah? Oh, dia orang tadi AOE daripada Izanami. Izanami nak kena settle semua ke? Kali Kat atas dapat tu. juga dua Kat atas tu. ke atas! Percubaan sudah dapatkan satu. Emal! Hidup lagi Yetri. Sudah dapatkan Yetri. Tapi kali ini Yetri juga masih lagi cuba untuk memastikan dia tak boleh balik. Ciku ditumbangkan. Amzik terhadap Amzik. Yang bakal dicari. Masih lagi ada with the crown. Tapi bakal dijatuhkan juga. Homeboys masih lagi boleh untuk bermain dalam game Yetri. ini. Dua marksman dah tak ada. Yetri hilang emosi. Emal masih lagi mencoba. Lompat daripada Yetri. Flicker dah tak ada untuk pemain-pemain ini kecuali Balance. Balance masih lagi ada Flicker tapi Emal masih lagi ingin mencoba. Balance boleh saja lari. Dia masih lagi di mortal. Dia masih lagi ada Flicker. Tapi Gary sudah sampai. Satu penggunaan lagi sedikit. Kenapa kau Hilang winter? seorang. Kenapa dia winter? Kenapa
boleh kongsi. Member ada flicker. Balance pasti ada flicker. Tapi tak apa. Kali ini dengan 4 orang pemain, Homeboyz terus marah. Yetri, Chico 4 saat berbaki. Tapi Minion dia akan makan base. Untuk Homeboyz kita tak berapa cantik. Diorang boleh defend lagi. Game masih panjang. Tonton membuat bertenang. Bertenang Milo, bertenang. Saya sedang bertenang tapi lutut saya goyang. Bertendang! Tapi CG, macam kita bincangkan tadi, kalau posisi Chico dan juga Amsik diketahui, tak ada cara untuk mereka tamatkan game ni. Tapi again, apa yang jadi di atas tadi tu, biarlah jadi di atas tu. Sebab kita tak nampak sangat. Minion dekat tengah tu masuk. Reza! Pecah ke Reza? Pecah ke? Jangan dibiar pecah Reza. Tak. Oh, nasib baik tak pecah. Hampir saja. Dia tadi dah ke depan dia reverse balik. Tinggal satu je tarik tu lagi. Tinggal pula. Tapi game ni macam nak cakap sengit tak sengit, cuma Gila apa tak sengit. Kesilapan banyak. Kesilapan banyak betul. Kesilapan banyak masalahnya. Biasalah manusia memang tak lari dari kesilapan. Itu yang menjadikan game ni sengit. Jangan cakap macam podcast. Oh, cakap macam podcast. Tapi again, yes, saya setuju Mas. Ada banyak kesilapan yang dilaksanakan oleh kedua pasukan. Jadi ini menunjukkan bahawa Boleh defend ke ni? Double marksman. Macam boleh. Macam boleh. Boleh semua ada. Flicker semua ada. Tapi tak ada ward, tak ada winter. Daniel, Flicker apa? Ya Allah! Lord dah mula masuk. Yetri mencuba untuk lakukan satu pertahanan. Belet! Reza bernyawa rendah. Amsik masih lagi berempu untuk bertahan satu bola. Dia Melky belum reset. Melky tidak berjaya untuk ditumbangkan. Ciku nyawa rendah. Amsik one last hit. Amsik! kau tak nak balik. Masih lagi cuba bertahan. Gila! Rebel kill. Win of Data melaksanakan outplay. Amsik di dalam permainan ini menunjukkan kelas yang cukup berkualiti. Aku pelik dah kenapa dia tak nak balik. Dia outplay bukan setakat Homeboyz, kita pun kena outplay. Dia ada one, dia simpan last minute. Malah Reza flicker kan tadi. Pergi nak ketuk dia. Tolong check semak tu. Tolong ah! Emal mencuba mencari Amsik. Wow! Tiku dengan satu win of Winter Crown ditekan. Double kill untuk Emal. Mencari seterusnya. Tenangan ke atas Emal. Hilang immortality. Daniel mencuba untuk memberikan backup. Satu orang ditampuk. Tapi kali ini Emal still survive. Ada sebab kenapa mereka selalu live berdua. Ya. Chemistry tu ada untuk Emal dan Daniel. Ni dah 22 minit. Ini kesilapan demi kesilapan je kita Kau tengok. jangan pandang yang tu. Biar kita nikmati permainan ini dulu, Mars. Walaupun Flicker tak ke mana-mana, Won tak ke mana-mana, Winter tak ke mana-mana. Biarkan saja. Sama-sama. Happy birthday, Emel baby. Hei, 30 saat. ada Eh, banyak. boleh tengok Ini boleh end ke, dok? Macam okey je macam boleh. Mana ada? Korang mana ada marksman, dok? Tapi mereka ada Mel. Tapi Emal kena tendang. Kali ini Emal dengan satu penggunaan. Okey, sudah kill. Yetri boleh ni, boleh. tumbangkan Homeboyz. Game pertama untuk sang burung hantu. Ya, pasukan Homeboyz memulakan perlawanan ini dengan langkah kanan, menjamin untuk mata pertama dikutip. Namun perjalanan mereka belum lagi tamat. Di dalam perlawanan seterusnya makin lagi berat untuk pasukan CG. A very risky draft.